Assalamualaikum. Saya Nizatil Hidayah binti Ni Mustafa dari set 16. Hari ini kita akan kupas isu tingkah laku bermasalah dalam kalangan pelajar. Jom kita dengar. Kamus Dewan mentakrifkan tingkah laku sebagai ragam dan berbagai-bagai laku. Manakala Louis Baker cakap, tingkah laku adalah apa yang kamu lakukan, cara interaksi atau beraksi dan bertindak balas terhadap persekitaran. Jika dilihat dari konteks pendidikan pula, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku pelajar yang boleh menjejaskan kelicinan atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran khasnya di dalam bilik darjah. Tingkah laku atau perangai yang bermasalah timbul bila individu ni tak mampu menyesuaikan diri dalam sesuatu persekitaran. Kategori tingkah laku bermasalah positif. Antaranya ialah sikap ingin tahu yang tinggi, mudah faham pengajaran, cerdik dan pantas menakul dan sikap yang bersungguh. Terdapat 3 jenis tingkah laku negatif, iaitu bergantung, disruptif dan distraktif. Jom kita tengok apa maksudnya. Tingkah laku bergantung dianggap membahayakan diri. Sifatnya meletakkan kebimbangan, kebergantungan, pengunduran dan pengasingan diri yang tinggi. Antara ciri-ciri bergantung adalah kebimbangan. Dia merasa takut. Dia menunjukkan reaksi risau, gelisah. Pergantungan yang lebihan. Pergantungan lebihan ni dia terlalu mengharapkan pertolongan daripada orang lain, terutama sekali orang yang rapat. Mereka tidak mampu berdikari. Seterusnya pengunduran diri. Pengunduran diri ni dia terlalu malu. Kalau nak bagi idea pun dia teragak-agak. Ciri terakhir adalah pengasingan diri. Pengasingan diri ni dia tak boleh bergaul dengan orang luar lah. Ini kerap terjadi pada anak-anak yang selalu dimarahi. Mereka jadi kurang keyakinan, rendah diri yang terlampau. Mereka rasa takut. Jika bergantung tadi membahayakan diri sendiri, disruptif pula membahayakan orang lain, orang sekeliling, contohnya guru dan rakan-rakan. Ini kerana tingkah lakunya bersifat luar daripada kelakuan normal manusia. Contohnya nakal yang melampau, suka membuat bising, hyperaktif dan agresif secara lisan dan perlakuan. Kelakuan seperti ini amat jelas mengganggu rakan-rakan dan guru. Akhir sekali adalah distraktif. Distraktif ni dia antara yang paling bahayalah sebab dia bukan sahaja membahayakan diri pelajar sendiri, rakan-rakan, guru, masyarakat, sekolah dan juga negara. Menurut Kamus Bahasa Melayu, delinkuan adalah sikap melanggar undang-undang atau melakukan perkara yang tidak dapat diterima masyarakat. Ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi. Permainan dalam talian juga semakin hebat dan menarik. Seperti yang anda tengok, mereka sibuk bermain. Permainan ini mampu mempengaruhi sikap di dunia nyata. Mereka mudah merasa marah dan memaki. Ia mampu memberi kesan negatif seperti kemurungan dan antisosial. Mereka sanggup tak tidur malam nak main, boleh mendorong kepada ponting. Pada 2019, Berita Harian melaporkan terdapat 3,992 kes ponting sekolah yang berjaya dikesan. Kebanyakannya dikesan berada di pusat cyber cafe dan pusat membeli belah. Remaja gagal menyedari sekolah bukanlah tempat belajar demi mengejar profesion di alam kerja sahaja, namun sekolah adalah pusat pendidikan dalam segala aspek. Kehilangan minat dan motivasi untuk ke sekolah. Tambah pula parents yang tidak ambil tahu pasal anak. Jadi mereka melepaskan anak-anaknya buat apa saja tanpa kawalan. Kini kita berada di zaman maklumat berada di hujung jari. Aliran atau trend globalisasi menyebabkan pengaksesan maklumat tanpa kawalan berlaku. Dengan adanya jaringan internet, laman web melucah dan bahan porno menjadi semakin mudah untuk diakses. Porno bukan sahaja mengacau mental penontonnya, namun perilaku sekali. Dia memberi pengaruh yang sangat buruk. Kini banyak kita dengar berita tentang rogol, pedofilia, kesan daripada otak yang tidak sihat dan rosak. Bagi murid-murid perempuan pula, mereka mencari validasi, terutama sekali bila mereka mempunyai
ibu bapa yang tidak peka, tidak prihatin terhadap keperluan anak perempuan. Mereka menjadi tercari-cari perhatian dari orang lelaki, contohnya boyfriend. Ini membuatkan pergaulan mereka menjadi bebas. Mereka tiada batas, bergurau, bersentuhan dan akhir sekali membawa kepada zina. Seterusnya, masalah buli. Ia merupakan satu penindasan sama ada mental atau fizikal. Contoh buli secara mental adalah sindiran, kutukan. Buli secara fizikal pula selalunya mengakibatkan kecederaan dan boleh membawa maut. Apa perasaan anda melihat dua video ini? Aku yang mana satu yang mengganggu guru mencapai pengajaran yang berkesan? Jika semua pihak berusaha untuk menangani isu ini, terutama sekali guru, ibu bapa dan masyarakat setempat, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan tidak mustahil untuk dicapai. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum.